سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi meneruskan kuliah khas Ramadan kita sempena hari ini berapa? Hari ke-25 25 Ramadan. Tak tahulah semalam ada orang jumpa ke tak Lailatul Qadar, insya-Allah kalau ada, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertuah kerana kita didatangkan dengan Ustaz Izhar Arif. Mungkin ramai yang pernah jumpa tengok muka Ustaz kat TV, especially kaum ibu lah kot. Ustaz pun baru balik daripada TV Al-Hijrah Ustaz. Ustaz merupakan pensyarah dalam bidang fatwa di UKM. Untuk ta'aruf dan lebih saya nasihatkan kepada Ustaz, insya-Allah. Ustaz akan berbicara tentang syurga hari ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Ustaz Izhar untuk berkongsi ilmu dan pengalaman dengan kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada tengah hari ini kita dapat juga bersama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama dengan yang lain. Seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita sepatutnya bersyukur juga. Sebab dalam ramai-ramai umat Islam, kita termasuk dalam golongan yang sempat sampai ke fasa ketiga di bulan Ramadan. Yang mana fasa ketiga ini, kalau nak dilihat dari aspek nas, nak dilihat dari aspek pandangan ulama, mereka mengambil daripada hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini walaupun diriwayatkan ataupun dinyatakan oleh Imam Albani sebagai hadis dhaif, tapi kita tak ambil ia sebagai hukum, kita ambil ia sebagai satu pengajaran. Apa kata Nabi SAW? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu fasa pertama, 10 pertama tu, yang mana rahmat Allah bagi kepada kita. Semua orang gembira dah datang Ramadan berbau. Sehingga kan sebelum masuk Ramadan tu, lagu pun dah, lagu raya dah punya gembira. Makna nak raya kena Ramadan tu, dia raya dah punya happy dengan 10 awal Ramadan. Nabi kata tiada seorang pun makhluk Allah Ta'ala di muka bumi yang tak gembira, termasuk binatang gembira. Binatang yang nak dijadikan makanan untuk kita, sama ayam nak disembelih untuk kita, happy dia. Cuma kita tak nampak dia happy. Sebab ayam mana kita nampak cara hidup dia. Tak, katak. Kalau nak ikut katak ni mazhab Syafi'i haram sebab dia dua lah. Mazhab Hanbali dia haramkan katak kerana dalil Nabi SAW kata apa? Jangan bunuh katak. Sebab katak likulli sautin zikrun. Semua yang keluar daripada mulut katak itu, yang bunyi tu kan, itu zikir. Masa hujan turun tu kan, dia katak ni bunyi masa hujan. Kita masa hujan turun kita cakap. Kalau yang ada kereta cantik, dia kata, oh Allah, hujan ulok lah, marah. Ada kawan saya tuan-tuan, ni bersyaraf ni, baru beli kereta BMW
Hak baru je lah. Yang dia bukan S10 yang 5 series, yang ni yang 3 series. Barulah export warna merah. Jadi hari yang dia beli kereta, dia pergi masuk kilat apa? Oh, kilat tak ada apa, boleh tengok muka. Tiba-tiba hujan. Dia balik rumah, letak dalam kereta, dalam garaj kereta. Tutup pula. Tak nak bagi mengecik air hujan. Dia keluar pergi pejabat, naik motor. Hebat. Hebat. Sebab marah ni hujan lah. Hujan buat dia tajak kilat ni. Tapi tuan-tuan, binatang turun hujan berzikir pada Allah, mengucapkan alhamdulillah sebab Allah turunkan hujan. Tu kata main. Kita duk marah ke Allah Taala sebab turun hujan. Orang perempuan marah, la ilaha illallah, kenapa tak beritahu nak hujan? Marah pula. Kita dah sidai baju ni, marah ke Tuhan sebab kita sidai baju dia. Binatang gembira dengan kehadiran Ramadan. Masuk fasa kedua kata Nabi, wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahan Ramadan itu ada keampunan. Apa maksud keampunan? Maknanya orang yang konsisten dalam ibadah, dia akan dapat ampun Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala, kalau dia boleh teruskan ibadah setiap malam-malam, malam-malam hari. Kalau bulan Ramadan, di awal Ramadan penuh masjid, masuk fasa kedua masjid masih penuh, mana hebat lah tu. Ni pun AJK dah pening lah. Makin kurang. Makin lama tinggal 2 soft ni Ustaz. Yang game perempuan semuanya dah tinggal, orang kata apa, telekung dah tinggal. Yang diwakafkan yang lain semua dah tak ada. Ada yang sibuk pergi Sogo, ada yang sibuk pergi ke apa nama tu, supermarket lah, Giant nak beli barang apa. Nak cerita, memang orang ni sibuk kerja sekarang ni. Orang perempuan sibuk buat kuih. Dia bangun malam pukul 3 pagi baru tidur. Sebab dia buat kuih apa dia buat, sampring. Tak, segala jenis kuih buat, tidur lewat selalu. Mari pejabat pun kadang-kadang tu mimpi kuih lagi. Punya minat pada kuih. Pertengahan Ramadan, Nabi SAW tak biarkan, Nabi teruskan dengan ibadah. Sekarang ni kita dah masuk fasa ketiga. Fasa ketiga inilah fasa penentuan. Yang Nabi kata, ta'arrau lailatal qadri. Cari malam al-qadar. Kalau sebut malam al-qadar, jangan sebut malam Lailatul Qadar. Dia panggil malam al-qadar. Lailah tu malam tau, tu bahasa Arab. Dia malam al-qadar. Allah kata cari malam al-qadar. Nabi kata cari malam al-qadar. Kenapa malam al-qadar kena cari? Khairum min alfi syahr. Terbaik daripada malam-malam 1000 bulan. Apa istimewa sangat? Apa istimewa sangat malam al-qadar ni? Kalau ikutkan riwayat, para ulama sebut antara malam al-qadar, kehebatan malam al-qadar, mau minta doa, mintalah apa benda pun, Allah takkan tolak. Dia ada beberapa malam yang Allah tak tolak doa kita. Antaranya malam al-qadar. Yang kedua, malam ketika kita bermalam di Mina ketika buat haji dan buat haji. Yang ketiga, ketika berada di padang Arafah. Yang keempat, berada dalam Raudah. Itu semua tempat-tempat mustajab doa. Antara tempat kita, waktu yang kita mustajab doa sekarang yang kita berada dalamnya, iaitu malam al-qadar. Bila? Tak tahu. Sebab Nabi kata, fi ashril awakhir min Ramadan. 10 akhir Ramadan. Para sahabat tanya, bila ya Rasulullah? 10 akhir ni banyak. 10 akhir mana? Nabi kata, pada witirnya. Mana pada waktu-waktu genap, hari-hari genap, hari ganjil. 21, 23, maybe 25, maybe 27, maybe 29. Kenapa Allah tak tentukan terus? Boleh dia Allah tak 29? Boleh dia Allah kata 27? Kalau 27 tuan-tuan, masjid butuh. Dah semua orang pakat tubik, keluar laka, semua datang beratus pula dekat parking. Kau blok kereta aku blok keretamu. Sebab apa? Sebab semua nak kejar waktu malam al-qadar tu. Allah kata tak payah, aku letak kacau semua. Sama juga macam mati. Ada orang tahu dia nak mati ke? Haji? Ada maklumat tak? Kau buka IC tengok, hidup tahun sekian, mati tahun sekian. Tak ada. Allah tak bagi, saya pun tak tahu. Sebab itu istimewanya Allah kata kau cari ibadat sebanyak mungkin sebelum kau mati. Tengok sahabat kita.
pramugara seorang yang saya kenal dalam MH17. Dalam MH370 ada seorang. Dua pramugara. Tapi jenis pramugara baik. Hak bukan jenis kaki arak, bukan kaki minat cik perempuan dah. Jenis kaki masjid. Tu sebab orang kenal. Antara ni saudara Rafa almarhum. Dah. Tu salah seorang yang bersubuh-subuh tak nak bagi arak dalam penerbangan MAS Malaysia Airlines. Sekarang ni nampak, bila saya pergi ke airport, nampak semua pramugari semua pakai isap. Nampak sekejap. Nampak keinsafan. Muka isap nampak di pramugara penuh surah sekarang. Dulu nak jumpa pramugara semayang kita bayar. Sekarang ni saya semayang pun sentuh. Tak tahu siapa semayang. Siapa suruh sentuh tak tahulah. Tapi yang penting dia semayang. Dia sentuh, mak. Tengok, Assalamualaikum. Tengok pramugara 2, 3, 4 orang. Kenapa dia jadi gitu? Sekurang-kurangnya kalau jatuh lepas ni, aku mayang jawab. Betul, nak jawab tu lah. Sebab semayang ni orang perkara pertama yang Allah akan tanya. Sekurang-kurang, aku dah semayang. Tengok, sekarang ni insaf. Baru ni saya pergi ceramah dekat Pahang. Kali pertama dalam hidup saya naik kapal terbang Malaysia Airlines, kapten baca doa. Bukan doa makan, doa musafir. Mari kita pakar-pakar berdoa. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Masa tu 370 lah. Subhanallazi sakhara lana haza. Dia baca slow-slow, orang ikut aku. Sampai orang sebelah saya macam tu, macam tak pernah baca. Tak apalah, sebab saya ada tepi, saya pun baca kuat. Subhanallazi sakhara lana haza. Dia pun ikut Subhanallazi sakhara lana haza. Okey. Kapten pertama yang aku jumpa, orang kata ustaz doa, mungkin ustaz kurang naik kapal terbang MAS. Seminggu 4 kali naik kapal terbang. Sampai pramugara pun kenal dah. Polis buat jaga tu, ustaz ke mana pula? Semalam kat Pening, ni kat mana pula? Dia pula tahu aku kat mana. Nak cerita bagi. Bukan tak naik. Yang baca doa selalu kapal terbang Arab. Kota. Boleh dia baca. Bukan tak ada orang kafir tu, ada je orang kafir. Orang kafir diamlah, sudah ni kapal terbang Islam lah. Tak? Subhanallazi sakhara lana hadza. Pramugara tu tolong baca. Pramugari tolong baca suara pramugari. Subhanallazi sakhara lana hadza. Boleh je naik Qatar Airline, Emirates Airline. Okey je. Boleh baca. Kenapa kita tak ada? Tak boleh nak ubah. Kita tu tengok, rugi. Selain rugi tu, kita tengok kenapa rugi. Tak? Semua fikir sebab mungkin management hancur. Sedap salah orang. Cuba mu jadi tengok. Jual kelapa pun tak laku. Duk sedap kutuk orang. Kutuk puas hati. Jauh hari ni. Jauh hari ya. Jauh hari ni kena letak jawatan. Orang tak layak. Sedap ni. Dia je bawa taksi. Tak kutuk. Aku nak taksi orang kata dia orang ni. Apa dia jadi. Dah, jangan dah tengok situ. Tengok ni kita ni orang Islam. Apa kita buat? Yang tak ada 2 kapal terbang ni, yang tak ada Arab. Apa? Brunei dengan Arab Saudi. Pramugari Arab semua pakai duduk. Hak Melayu ni kenapa tak boleh pakai duduk lagi? Ada masalah sebab tak boleh paksa tudung ni. Siapa kata tak boleh paksa? Polis elok pakai? Tak, boleh pakai, tak ada masalah. Tak, sebenarnya nak pakai Nia Lofa, nak pakai duduk. Saya baru ni forum dengan Nia Lofa, sedih sebok saya dengar. Aduh. Sungguh jadi lain. Dulu forum dengan Datuk Fala Kamsa, Datuk Bahaya. Tak nak dah dengan dia bang. Dengan Nia Lofa pula kan. Lain, cara dia cakap dari hati, from the heart, from heart. Tu cara dia. Lain. Dia pun dah pakai duduk. Dia kata, ustaz, tak kira lah, ada projek yang pakai juga tudung. Yang penting hubungan saya dengan Allah makin dekat. Tiap-tiap malam sembahyang dengan Mufti Meng dekat masjid besi. Nak cerita bagi. Bukan dia cerita kat saya, dia cerita kat orang semua lah. Rumah saya bila dengar cerita, selalu saya pergi ceramah forum dia tak kisah pun pergi dengan siapa. Dengar dengan Nalafah nak datang. Duk lepas sekali pun tu. Bukan sebab kacau lain kali dia akan datang lah. Tak boleh kalau dia datang dia. Tak ada. No. I must be there. Dia kata, dia kena ada situ juga. Bukan nak jumpa Nalafah sangat. Tak salah pun Nalafah. Tak nak salah Nalafah. Tapi nak jaga untuk lelaki jangan tersasar daripada radar. Nalafah pula tanya,
Ustaz, apa ayat yang kita dia baru tanya? Auzubillah. Auzubillah dulu. Semangat dia lain, Quran melekat dia. Aduh. Tapi nak cerita tuan-tuan, itulah. Kita kena lihat dari banyak aspek. Sebab kita nak dapat sesuatu yang Allah redha, kena buat apa yang Allah suruh. Sebab kita mati tak tahu. Tu kapal terbang jatuh. Yang pramugara tu baik dengan saya tu, sebab pun meninggal. Saya baru tahu dapat beri khutbah dekat masjid dekat Sepang tu, baru bagi tahu ni macam ustaz ni. Dia tanya tu siapa? Tengok-tengok tuan-tuan, kita kenal dia yang banyak cakap tentang hukum hakam. Tanya apa hukum saya kerja ni ustaz. Sampai seorang ada pilot sama dengan dia datang hari tu, tanya ustaz, saya nak berhenti jadi pilot. Saya kata kenapa berhenti? Dalam kapal terbang ada arwah ustaz, saya tak nak tanggung dosa. Hadis Nabi, orang yang tengok, orang yang tolong, semua masuk kena laknat dengan Tuhan. Saya tak nak ustaz, saya nak berhenti daripada bawa kapal terbang. Saya kata habis siapa dah bawa kapal terbang apa ni? Saya memang tak boleh. Tak payah tunggu Ukraine tembak ke Rusia tembak, memang jatuh sendiri. Tak boleh, kena teruskan. Cuma tanggungjawab kita kena teguh. Pramugara tu dah bagi tahu, dah cukup. Orang nak ikut, tak mau ikut sudah. Baru ni jumpa dengan Perdana Menteri, dia panggil semua ustaz-ustaz yang terlibat dengan media, termasuk Pramuaya, Mufti baru wilayah Sultan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Zaharuddin, ramai lagi lah, 3-4 orang. Pramuaya direct kata, Datuk Seri, kenapa kita tak suruh pramugari tu tutup aurat elok? Tak boleh ke? PM saya pencet. Tak apa, syukur ni kami dah cakap. Jangan kata tak berani dalam apa ni? UEM. UEM apa nama tempat ni? UEM. UEM. Tukar habis aku la ilaha illallah. Banyak sangat. Tadi dekat Eastbank and Spank. Lebih kurang gitulah. Tukar habis lah. Kita tahu yang banyak sangat. Satu hari 5 tempat. Semua lupa tempat. Cakap sini berani. Tak cakap. Kita dah cakap dah. Jangan kata tak cakap. Dah cakap. Dia nak ikut. Dah mau ikut sudah. Yang penting kita dah sampaikan. Dia kata nanti kita akan cek balik. Kita akan cek balik dengan penerbangan. Ada perjanjian atas dia. Tak apa lah. Masalah pergi Mekah dia elok ya. Ada seorang pramugari yang tanya saya elok. Setiap kali penerbangan kadang-kadang dia ada. Dia ustaz tanya hukum macam-macam. Tanya bukan ustaz apa hukum saya punya gaji, apa hukum saya. Suka semua tanya. Letih dia. Nak tidur tak boleh. Kadang-kadang saya boleh tidur dalam kapal terbang. Orang tak kacau. Dia tidur setelah turun tu banyak lawan setengah tanya. Hari baru ni saya balik dari Singapura, jumpa dia kat airport antarabangsa. Pakai tudung, pakai. Bagus, alhamdulillah, tanya dah pakai tudung elok, masya-Allah, suka saya. Tak ustaz, saya bawa balik Mekah. Bawa kapal terbang emas pergi Mekah, saya kena jaga dia kena macam ni. Lepas ni macam mana? Tukar balik macam hari tu. Tarik balik puji aku. Orang kata macam ni elok, cantik. Dia perempuan dia puji. Terima kasih. Tak, sebenarnya itu yang kita nak dapat takwa Allah Ta'ala. Malam Al-Qadar. Kita nak dapat ketakwaan Allah Ta'ala tu, jadi kita kena buat sedaya upaya. Nak bagi dapat malam Al-Qadar, tak dapat tidak, kita kena ingat kepada kematian, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita tahu kita nak, orang kata apa, nak mati, kita akan cari malam ni, malam-malam Al-Qadar 10 terakhir Ramadan ni, habis-habisan tuan-tuan. Betul, saya cakap. Nama apa saya? Azhar, nama saya Izhar. Ni kalau boleh tak Azhar Idrus punya ni? Join. Azhar tahu tak? Kalau Azhar tahu tak? Azhar akan mati, saudara Azhar akan mati pada bulan Oktober. Apa Azhar buat sekarang? Beribadat. Betul. Janggut simpan sebanyak mungkin. Sebab selai janggut ni akan datang bagi syafaat di akhirat tu, nak kata Nabi. Simpan penuh janggut. Orang pelik, kenapa Zahar banyak sangat janggut ni? Tak, biar, jangan ganggu. Selai ni akan datang bagi syafaat. Aku nak mati dah 10. Tak. Lepas tu sampai awal dia mati 15 bulan 10. Contoh. Contoh lah. Asyik aku dan aku mati sungguh lagi. Contoh. Okey, contoh. Kata 15 bulan 10. 1 bulan 10 Mekah dah. Mana Zahar? Cuti selama-lamanya dia. Bukan kita bergaji, cuti selama-lamanya. Di mana Mekah? Duduk kat Mekah, tunggu tepat pada hari nak mati, time pukul apa? Tulis dah dalam IC, pukul 4 petang. Pukul 4 petang tu dia niat ihram dekat ni.
dekat apa Bir Ali, niat ihram siap-siap, datang. Saja lambat-lambat akan mati. Lambat-lambat akan mati. Lambat-lambat habiskan umrah. Nak biar ada dalam ihram. Tengah tawaf pukul 3.55. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Cukup pukul 4 dah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu umpak petang Allah mari, dia tak nampak, tak cepat. Pak mati. Mati. Mati dalam keadaan ihram. Berapa ramai yang mati masa tu? Kalau semua tahu tak? Yang kat Mekah tu semua mati mati. Pergi tak balik dah. Beli tiket one way dah, tak boleh pergi balik. Sebab tahu nak mati. Nak mati kat Mekah, semua orang nak mati kat Mekah betul? Semua. Pakat kalau tengah tawaf tu tanya, kau mati pukul apa? InsyaAllah esok pagi. Orang ni pula kata umur bila? InsyaAllah petang ni. Tambah tawaf. Tak jadi kerja tuan-tuan. Allah kata, kalau aku cerita itu habis. Yang datang ni, kata kalau semua tahu semua mati belaka ni. Tanya, bila mati? InsyaAllah minggu depan Ustaz. Ni bulan depan. Semua pakat nak dapat ibadat lagi, nak dapat pahala lebih. Yang mati tahun 2020, mana pergi? Kelab malam. Puasa ni tak puasa, guna awak. Tak relax je, mati lambat lagi. Dia mana tahu kata tu. Tak? Sampai masa lagi setahun. Taubat ni boleh dah selalu taubat. Orang kita tak edit kan. Allah, Nabi Imam Ghazali kata, ingat mati. Sebab Nabi sebut, ittaqu min hadhimil ladzat. Takut akan saat-saat kematian. Dia panggil hadhimil ladzat, pemati kelazatan. Orang panggil pemotong steam bahasa orang putih. Tu. Tengah-tengah kita katakan contohlah, ni malam hari apa ni? Hari Rabu. Esok hari Khamis, malam Jumaat esok. Malam Jumaat sentuh isteri. Assalamualaikum. Malam Jumaat assalamualaikum dulu. Assalamualaikum sayang. Isteri waalaikumsalam. Nabi sebut saddul mi'zar, ikat kain 10 terakhir Ramadan. Ingatlah mati. Suami tengah steam ni lah. Allah Akbar. Habis tu panggil hadimil lazzat, pemotong steam. Tak ada lagi orang ingat mati happy. Naik nafsu lagi tak ada. Orang akan cakap kencing mani. Buka. Semalam saya makan dekat habis tarawih tazkirah, dia orang jamu, ada seorang datuk tu dia jamu jemaah makan musang king. Musang king ni tuan, saya kena sekali. Saya ingatkan biasa-biasa je duit. Hot 20 ringgit, 500 itu. Pergi nak beli, musang king. Kita tak kenal. Ni stok barang yang bagus bang. Okey. Kita pun cakap banyak, anak pun nak. Okey, ambil 5 biji. 5 biji. Tak fikir dah berapa kilo, berapa skala. Kira-kira 5 biji. Betul lah. Yalah betul lah, takkan mau ambil banyak kurang mak. 5 okey mak. Boleh makan seorang satu. Kira. Saya pun pelik. Sebab sebelum saya ambil tu, saya tu tengok orang ambil juga, tapi orang ambil sikit. Ambil 3 ulas letak dalam polystyrene. Saya kata apa ni beli sikit-sikit je. Tak kita getuk orang. Dalam hati lah tak ada getuk. Apa ni sikit cukup ke? Tengok dia bayar, tak pasal bayar dia bayar. Lepas tu tanya aku 5 biji. Dia kira dia timbang. Berapa kilo tau? Okey, 580. 580. Orang nanti orang penuh ni tunggu ni. Nak tak beli dah buang balik bang. Bayar juga 580. Dah bukan balik. Balik rumah buka dengan anak-anak tengok. Inilah beli yang mahal. Tak tergamuk nak makan. Nak cerita lagi. Tak payah nak nyombong. Kata semalam dia orang buka apa? Durian. Cerita kembali kepada cerita asal. Buka kat masjid lah. Ada haji tu imam, dia haji ni dia macam imam masyarakat lah. Panggil imam masyarakat gitu lah, bukan imam latih, imam masyarakat. Dia ni nampak durian suka makan. Pegang tu yang kawan sebelah. Ingat sikit awak tu kecil mani, nak mati dah ke? Letak balik. Dengar mati letak balik. Walaupun durian king takut nak jumpa sakaratul maut ni, bukan ingat senang jumpa sakaratul maut. Tak ada masalah jumpa bapak mentua balik kampung ni. Dah jumpa Allah Ta'ala ni, awak kena bawa semua amalan yang kita bawa. Kalau kita tahu, kata Imam Ghazali, mu akan dapat cari malam Al-Qadar habis-habisan. Pukul 3 bangun dah.
Pukul 3 bangun, duduk zikir, la ilaha illallah, semayang, la ilaha illallah, semayang. Hak perempuan sambil masuk tu, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosa aku, ya Allah. Masuk. Dah. Tengah masuk doa, punya nak dapat malam Al-Qadar. Habis tengah masuk tu semayang, doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah kami keluarga yang taat kepadamu, ya Allah. Suami yang taat kepadamu, ya Allah, dan taat kepadaku juga, ya Allah. Oh, ayat perempuan. Taat pada Allah, taat pada dia. Nak cerita lagi. Doa. Sebab nak malam Al-Qadar, malam mustajab doa. Imam Ghazali cakap. Imam Ghazali kata apa? Kalau katakanlah mu ingat dah mati, mu kena ingat yang kedua. Dalam ibadat ni, kita ingat dua benda ni, confirm kita akan buat yang terbaik. Pertama, ingat mati yang saya sebutkan tadi, yang Imam Ghazali sebut. Yang kedua, kata Imam Ghazali, mu ingat akan syurga. Nikmat nak masuk syurga. Tak ada orang yang kalau tanya nak masuk syurga, tak ada orang kata saya tak nak masuk syurga, saya nak masuk jarang-jarang. Masuk neraka dulu lah, Bob. Rasa dulu macam mana neraka, baru rasa hidup ni ada adventure sikit. Masuk neraka dah 2-3 kali, lepas tu orang masuk syurga. Jangan. Orang masuk syurga, neraka, tulis atas kepala dia dekat dahi dia, ahlun nar. Orang pernah duduk neraka. Masuk dalam syurga, ada lagi atas kepala dia. Jangan ramai. Tapi masuk dalam syurga jangan risaulah. Orang kata Allah malu ni ustaz. Nanti bisa orang duk kata, geng neraka, geng neraka. Tak ada. Dalam syurga tak ada kerja budak-budak gitu. Duk kutuk-kutuk orang tak ada dalam neraka. Sebab Allah dah buang perasaan ghil. Dan masuk ahli syurga kira, masuk syurga kira geng syurga lah. Tak ada pun orang nak pelekeh berapa lama kau dalam neraka. Tak ada dah. Cerita lepas tutup tu. Dia masuk syurga, dapat nikmat macam orang lain. Cuma dia ni masuk neraka ni berapa lama? Wallahualam. Ada ulama tafsirkan yang Nabi kata 1 saat bagaikan 1 tahun. Ada yang kata 1 saat bagaikan 10 tahun. Ada yang kata 10,000 tahun. Allah Rabbi kata azab yang teramat di neraka. Jadi tak ada orang tak nak masuk neraka, nak masuk syurga tu. Jadi masuk syurga, apa istimewa sangat syurga ni? Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran cukup cantik tuan. Dia ikut fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah bagi kepada manusia, itulah yang Allah akan bagi ke akhirat kelak. Fitrah pertama, Allah kata, Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa akan dapat keampunan dan maghfirah dan akan dapat kemenangan. Apa kemenangan? Allah pun cerita sifat syurga ni. Sebab sifat syurga ni kita tak boleh cerita. Tadi macam Musi sebut tadi, Ustaz akan cerita tentang syurga. Macam aku duduk syurga dah, baru keluar ni ya. Nak cerita macam dah, saya pun cerita hak Allah sebut. Apa yang tafsir sebut? Apa yang Allah sebut dalam Quran? Yang Imam Malik kata la ainun ra'at. Mata nak cerita tentang syurga tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni cantik, cumi, semua Allah comel. Saya masuk ni antara pejabat yang cantik macam tu. Antara. Bukan tak ada lagi yang lain. Cuma ni antara yang cantik, surau cantik, aircon ada. Semua ada lah. Duduk atas cantik. Nampak orang bawah nampak kita kat atas. Semua nampak. Tapi tak boleh nak bayangkan syurga. La ainun ra'at wala uzunun sami'at. Cerita pun tak masuk akal. Sampai pernah tuan-tuan puan, Allah Subhanahu wa taala dia cerita dalam Quran tentang syurga, hadaiqa wa a'naba. Bila kau masuk syurga, benda yang menarik kamu untuk masuk syurga ialah adanya taman-taman yang teramat cantik. Hadaiq. Taman apa? Taman yang nak kat dunia tak boleh lagi. Nak lawan dunia tak boleh. Contoh fitrah manusia. Manusia ni dia kalau duduk rumah, dia beli rumah macam tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan punya taste pun lebih kurang macam manusia lain juga. Beli rumah, kita nak duduk rumah yang ada rumah rumah teres, tengah atau tepi. Jadi rumah teres tepi ke tengah? Kalau ada duit lah lebih. Banglo.
Oh, tengok, nafsu besar dah. Manusia sifat memang. Saya bagi contoh untuk orang awam ya. Yang banglo kata belagak sangat ustaz ni. Teres, tanya orang teres, dia kata saya nak. Allah, tak mampu ustaz, boleh beli teres ya. Berapa teres? 600,000. Bangi tu 600,000 tak ada dah rumah teres tengah. Rumah tengah 850. Tak ada duit ustaz, tu yang mampu. Ada lah depan dekat apa, dekat garaj kereta ada lah sikit kami buat tempat orang main golf kan. Orang apa? Rumput main golf tu kan, main golf tipu-tipu kan, dia letak kat situ. Biar nampak macam ni lah orang apa? Macam taman kecil je. Air jatuh. Suka lah. Oh, sukanya taman. Ambil kursi balas tu. Minum kopi. Oh, padahal rumput tipu je. Tempat orang main golf letak kat situ. Punya nak taman. Ada duit lebih sikit, beli rumah. Corner lot. Ambil. Ada duit lebih, dapat. Sebab apa nak corner lot? Sebab nak tanah. Jarang orang beli rumah corner lot, dia siminkan semua. Ada tak? Dia beli banglo macam Haji, minat banglo, buat banglo keliling simin semua, tak ada pokok langsung. Baik, duduk atas bangunan tak payah hayang simin semua. Tak, ni nak kepada taman. Baru ni masa pergi rumah apa ni PM lah, kita masuk kereta aku tuan-tuan, masuk tu Allah taman comel. Orang Tembok tu taman dia pun cantik dah. Kalau ambil orang Tembok tu, apa taman kat orang Tembok letak rumah kita suka dah. Cukup tu dah badan. Cantik. Peramaya tengok Allah cantik, masya-Allah. Allah masya-Allah. Masya-Allah haji Peramaya ni. Hebat dia menikmati. Padahal rumah dia tu juta dah tu harga. Kolam mandi ada, taman ada, tapi tengok hak besar lagi. Nafsu kita nak kepada taman. Itu sifat manusia. Itu syurga Allah bagi yang tercantik. Masuk tu Allah kata bukan saja mu tengok taman. Mu tengok taman-taman tu, kalau mu tengok taman kat dunia, mu tengok bunga, mu makan bunga tak boleh. Dia bukan saja bunga, ada buah-buah, dia panggil a'nab. Dia panggil buah anggur. Kenapa buah anggur? Kenapa tak buah lain? Boleh je. Allah tukar hadaiqa wa duryana. Tukar tu Quran. Tukar durian. Tak pakai anak, durian. Kenapa durian? Kenapa tak letak durian? Durian sedap kan? Durian king. Tambah lagi durianan kina. Tak, boleh je. Tapi tak bubuh. Allah letak inak. Kita pergi, tuan-tuan orang-orang hebat, pergi pusing satu dunia. Masuk hotel mana? Mesti ada anggur, betul tak? Pergi Uganda ada anggur. Pergi Somalia ada anggur. Pergi Djibouti ada anggur. Pergi Ukraine ada anggur. Pergi Rusia ada anggur. Malaysia ada anggur. Walaupun Malaysia tanam anggur ada yang hidup, ada tak ada. Ada jual kat supermarket tapi mahal lah. Kalau dekat Arab Saudi tu, anggur RM3 dapatlah sekilo setengah. Anggur merah besar tu, manis pula. Kita masak. Kadang-kadang ada orang manis. Atas rezeki lah. Tengok kalau kat Jaya tu tengok orang makcik tolak. Dia tengok anggur, garis. Masya-Allah. Tengok atas RM11 8 sen, letak balik. Letak balik jalan. Tapi kalau tanya dia pangkah, RM11 8 sen pangkah, letak RM8.99 sen. Ambil pun, letak. Punya nak kepada anggur. Semua orang nak makan anggur. Maka Allah letak makanan yang paling disukai dalam syurga Allah Ta'ala. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang orang minat anggur. Zaman Fir'aun makan anggur. Qarun makan anggur. Orang kaya makan anggur. Jadi Allah kata semua orang nak makan anggur. Durian bukan semua negara ada. Malaysia je yang terpencil ni. Negara ni makan durian. Lebih teruk lagi makan tempoyak. Arab cukup pantang bawa tempoyak tu tak? Saya duduk Arab 12 tahun. Nak elak daripada tempoyak, nak beg kita yang kalau kita pergi belajar, beg kan tinggi tu, ada 3 lapis. 1, 2, 3, kita angkat tinggi gitu. Dalam tu apa tak ada? Ikan kering, kari, ikan bilis, semua ada. Letak dalam. Tak nak bagi orang Arab ni buka kita punya beg. Perkara pertama yang kita letak, letak belacan. Atas sekali beg, baju tu tak apalah kita basuh lepas balik ni. Letak belacan atas sekali. Sebab bau dia tu menyebabkan Arab sangat ngeri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan lagi, letak botol tempoyak yang telah disalutip. Bila dia tengok, lah, syuhara, mahal lah.
Dia akan tanya tu, apa benda ni? Dah, nauk minal fawaqih, sebahagian daripada buah-buahan kat muka bumi. Dia jawab lagi. Dia takkan percayanya. La, ada qad yakun muhaddarat. Dia kata ni mungkin akan ini mungkin dadah yang kau dah masukkan dalam buah-buahan. La iftah. Disuruh buka. Memang niat saya suruh dia buka. Agar dia tak buka beg dia. Buka beg tu malu kita tu. Wah, kita buka tengok ikan kuri. Harap ni dia lalu dia tengok kita punya beg. Masya Allah. Dia tengok ikan kering, dia terus kata tengok ikan kering bukan nak tolong kita kemas. Tak, dia kata wallah antum zalimin. Antum zalim wallah. Dia kata kita zalim. Makan ikan bilik hak tak ada besar. Ikan tu bila tak besar ya. Nak cerita. Jadi dia buka kan ada gas, buka keluar gas tu tuan-tuan. Dia lari dia tak buka. Allah najis, roh. Dia suruh kita keluar terus. Dia kata najis itu tutup lari cubit tu lah kat beg kita. Jadi tu cara dia. Orang Arab tak suka. Jadi itu sebab dalam syurga tak ada durian, tapi tak diletak dalam ayat Quran untuk kita memahaminya. Cukup Quran, cukup dengan enak. Dah lah tu nak masuk syurga lagi. Yang kita kejar nak dapat malam-malam al-qadar yang Allah Nabi kata itqum minan nar. Jauh daripada azab neraka, boleh masuk syurga di 10 akhir Ramadan ni yang kita ada ni. Saya duk perhati 21 baru ni belum lagi, 23 belum lagi, 25 hari ni pun saya rasa belum lagi sebab panas pagi tadi. Antara 27 ke 29 ni antara dua ni kena kejar sungguh sampai buat analisa ni kita ni. Sebab Nabi dah buat analisa, para ulama buat analisa macam mana nak kenal. Sebab pagi ni senang nak tahu pukul 9 tu dia panas, matahari ada tapi tak panas. Angin sejuk ada tapi tak hujan. Tu yang Nabi sebut tanda-tanda ni. Tanda lain susah nak dapat. Orang kata nampak pokok sujud tu tak sampai tahap kita ni. Makam kita memang tak nampak. Mau tunggu 30 hari pun takkan nampak pokok sujud. Makam wali baru sampai. Kita ni bukan wali tuan-tuan. Ulama pun belum lagi. Ular dalam semok je. Nak cerita lagi. Jadi nak cerita, bila Nabi kata Allah kata bila masuk ada dah taman buah-buahan yang sedap. Masuk lagi tak cukup dengan itu. Allah kata apa? Wa kawa'iba atraba. Kau masuk dalam syurga tu ada perempuan-perempuan cantik sedang menanti kamu. Tu kalau kita. Mana ni? Tu semua orang nak, ustaz nak. Siapa tak nak? Nabi kata nak kahwin, antara benda yang Nabi suruh tengok ialah kecantikan. Betul? Di jamaliha, kecantikan dia. Cantik itu subjektif. Haji tak boleh tanya saya isteri saya cantik tak? Tak boleh. Haji yang hanya boleh nilai isteri haji. Haji sama juga. Nilai isteri kita yang boleh tengok. Hanya kita dia tengok mata cantik. Orang lain tengok uduh tak dia lah. Bukan binimu. Bini aku kata cantik-cantik lah. Dah. Orang perempuan tanya, suami handsome tak? Paling handsome kat muka bumi ni. Dia kita tengok Allah Akbar. Di mana handsome dia? Kalau nak mikir tak? Buat siap buat penyelidikan lagi. Macam mana handsome ni budak ni. Tapi perempuan kata hak tu comel kata Allah tenang tengok mobil. Kita tengok motor. Subjektif. Tapi hak dalam syurga confirm semua tengok kata comel. Semua jangan kata hak ni lofa tu pun. Tanya orang lelaki bukan kata semua comel. Tanya Haji comel ni lofa. Isteri ku saya kata sebab bini ada. Betul. Nak cerita gua ni. Tapi nak cerita semua orang nak bagi cantik. Maka Allah jadikan dalam syurga perempuan yang tunggu depan tu cantik. Cantik tu siapa? Kalau laki bini masuk syurga, isteri kita yang akan tunggu kita, dia adalah ketua bidadari dalam tu. Depan. Kalau dia masa dia meninggal umur 70, dia takkan bangun 70, takut kita. Umur 70 gigi tinggal pula kata. Tak ada. Allah sebut kawa'ib atraba, perempuan-perempuan muda antara 30 ke atas, bawah 40 kata ulama.
Dia bukan bawah 20, bawah 30. Bawah 30 tak macet. Budak sangat. Dia kau, tak macet. Marah sikit, nangis. Kalau yang umur 30, buat kerja molek tak? InsyaAllah saya akan cuba buat. Macet tak? Lain. Tak, saya selalu jumpa budak-budak universiti kan, umur 25, 26, Allah Akbar, sakit kepala. Ngajar budak 25, 26 ni kena buat macam adik dia lah. Buat molek dia. Dia lah tebik dia. Kalau orang perempuan dia bagi soalan pun macet lah. Kalau umur 30 kat atas, oh lain. Dia cara dia bercakap pun lain, dia banyak membaca. Jadi Allah bagi hak tu antara 30 ke 40. Orang lelaki nampak handsome 30 bawah 40. Tu sebab saya nampak handsome. Sebab bawah macam tuan-tuan mungkin 40 kat atas dah. Kurang dah sikit. Tak cerita, dia bawah 30, 40. Masa ni dia orang kata apa, nampaklah gaya tu ada, gaya tersendiri. Tapi bukan nak puji diri, tak. Nak cerita ni hak Allah sebut dalam Quran. Hak perempuan pun buat tengoklah kat cermin. Aku umur 33, patah nampak comel apa. Aku kata pulanglah nasib lah. Tak. Tapi itulah yang Allah akan bagi. Isteri teman. Saya temu. Cantiknya dia tak usah kira. Kalau dulu muka dia gelap, sekarang muka putih yang teramat sangat. Tak payah pakai, terlajak laris. Memang putih asal lah. Cantik. Pakai apa? Pakai baju daripada sutera 70 lapis. Kita pakai sutera, orang perempuan pakai baju sutera Kelantan tu berapa? Ada 500 sekali dengan tu. Sekali dengan jahit. Kalau matasi tu 1000. Matasi, batik matasi daripada sutera 1000. Tapi tak apalah. Pakai tu 5 baru selai. Ini 70 helai tuan-tuan. Kata ulama nampak peluk turun ke bawah ni nampak ikut orang. Kita tengok itu. Oh, terlalu cantik tuan-tuan. Bukan sekadar itu, bukan umurnya muda. Kata kawaid atraba juga, iaitu saiz buah dada yang besar. Terbeliak mata orang. Ni orang suruh belajar tafsir. Belajar tafsir best. Kita lagi semangat. Aku nak. Mengingat menok je. Kena buat lah apa yang Allah suruh. Buah dada besar, kap E semua. Saya bagi kuliah untuk ada beberapa orang hati orang, Ustaz macam mana ni? Saya B je Ustaz. B sekarang, akhirat E. Tak ada lah Allah sebut E. Kamu kan jadi macam Ustaz Kali, orang kata Nabi makan roti jala pula. Tak nak cerita lagi. Besar. Sampai kan ulama dalam tafsir Munir kata dia semuanya kehadapan berlaku. Kehadapan maksudnya besar lah. Tak nampak apa yang berkat depan. Tengok semua, bukan isteri dia. Belakang penuh rumah-rumah. Pramugari kat belakang. Pramugari dia. Bidadari kat belakang ni penuh. Duk sambut suami kita. Kalau haji, saya isteri haji, saya penuh belakang. Saya haji masuk ni, melambung ni. Ni akak ni, Allah Akbar. Isteri angkat kita. Isteri. Orang perempuan kata, Ustaz, no, he is mine. Suami saya, no. Tak boleh. Orang lain tak boleh sentuh. Dia ingat dunia je. Tak ada kompromi orang perempuan. Suami aku seorang tu juga. Dia tak kongsi-kongsi. Tapi syurga Allah buat ghaib. Pakat tolong-menolong lelaki. Tu hebat syurga. Orang perempuan kalau katakan mati, masuk syurga, suami tak masuk syurga, jangan risau. Allah ganti dengan bidadara yang lebih handsome daripada suami kita. Jadi kita malu tak masuk syurga. Nak tengok isteri kita dipegang oleh lelaki lain, kita dalam neraka. Isteri kita dalam syurga. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim. Duduk dalam syurga nampak ta'rifu fi alal araik, duduk atas kursi malah, dia panggil kursi malah. Nampak macam skrin apa yang berlaku kat dalam neraka. Suami dia nampak, tolong aku sayang. Tak sayang lah tu. Wah, tengok suami tu, ada lelaki lain belakang dia. Oh, tak boleh tuan. Maka cara syurga
Kalau isteri masuk syurga, takkan kita nak masuk neraka? Cari. Kalau suami masuk syurga, suami yang akan sambut dia. Suami masa tu handsome gila tuan-tuan. Sama juga pakai sutera. Isteri datang masuk, suami pakai sutera 70 lapis, nampak setiap helai bulu dada. Ustaz, suami saya tak ada bulu dada kat dunia. 3 helai masa kahwin. Lepas tu gugur habis Ustaz. Tak ada dah lepas tu. Jangan risau. Di syurga Allah bagi ikut nafsu awak. Saya suka yang bulu dada banyak Ustaz. Memang keluar penuh bulu dada. Depan belakang bulu saja. Buat bulu Allah bagi. Jangan risau. Orang perempuan dapat, orang lelaki dapat. Sebab ada orang marah diskriminasi Quran. Kenapa semua perempuan yang bagi, orang lelaki tak ada bagi kat kita? Tak, Allah bagi dua-dua. Cuma Allah sebut yang biasa. Tu masuk, tak cukup lalu waqasan dihaqa, tak cukup dengan dilayan dengan perempuan ataupun lelaki yang handsome dalam syurga. Waqasan dihaqa, kamu masuk tu Allahu Akbar tuan-tuan. Masuk, kamu disediakan dengan gelas air arak. Gelas tu daripada emas. Sekarang ni kita haram minum air daripada emas. Cawan daripada emas, daripada perak tak boleh minum. Walaupun kita boleh pakai cincin perak. Minum dalam pinggan emas tak boleh. Minum cawan emas, minum daripada cawan perak, hukumnya haram, tak boleh. Hatta buat hiasan, buat frame perak tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab itu bukan untuk perhiasan, untuk kegunaan saja. Nanti orang miskin tengok, oh kita pun sungguh-sungguh nak dapat frame. Apa nak perak, nak tampung hidup. Dia orang buat frame je. Tak boleh, tak dibenarkan. Maka tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, masuk tu dapat minum air arak. Orang kata, Ustaz mabuk tak? Tak mabuk. Kau minum banyak mana pun, dia tidak akan memabukkan. Tak ada nanti masuk jumpa saya. Mana juga? Bukan jumpa kaya. UIM. UIM. Tak ada dah. Itu arak dekat dunia je. Bengong minum tu. Minum arak tu memang confirm bengong. Tak ada lagi orang minum segar, sihat, tak ada. Sebab ada orang tanya hukum, Ustaz saya kalau tak minum arak sikit Ustaz, memang saya gabrah kalau nak cakap depan orang. Ni ada seorang, orang cakap tanya saya. Dia ni orang ni lah banyak cakap depan orang. Dia kata kena minum sikit. Nama arak dia. Saya kata tak boleh, sikit dia haram, banyak dia pun haram, tak boleh langsung. Dalam syurga kau minum banyak mana bertonton tak apa. Minumlah. Orang kata, oh ya ke? Dalam syurga kita boleh makan semua yang haram kat dunia? Ya, boleh tak saya nak makan babi Ustaz? Banyak-banyak makanan, stik-stik pun nak babi juga. Jangan risau, dalam syurga Allah bagi apa yang terlintas dalam kepala. Mu nak babi pun Allah bagi. Babi apa mu nak? Golek, rebus semua ada. Buruk semua ada. Allah apa babi makan. Makan, nak sangat kan? Boleh. Dalam syurga semua boleh. Cuma nak masuk tu kita kena cari. Tu yang Nabi kata taharau, cari. Jadi apa yang kita kena cari? Pertama, pastikan tuan-tuan perempuan, masjid tu menjadi tempat tinggal kita. Maksudnya Nabi kata man bana masjidan ibtigha'an liwajhillah dakhala jannah. Siapa yang hidupkan masjid, yang jadikan masjid itu macam tempat dia, maka Allah akan bina masjid semacam tu dalam syurga kelak, macam sebiji macam dia. Tu sebab Bilal bin Rabah dalam riwayat, masa Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi jumpa rumah yang besar sebesar Masjid Nabawi sekarang. Mungkin Nabi kata besar semua, putih, cantik, hebat. Tanya siapa bunyi? Bilal jawab, Jibril jawab, fa'innahu di Bilal, itulah rumah Bilal bin Rabah. Orang tu tak mati gitu kan. Kenapa? Sebab dialah orang pertama yang azan dalam masjid Nabi. Sekarang ni masjid Nabi besar mana tuan-tuan? Itulah rumah dia di akhirat. Kita tak payah buat jauh. Kita hidupkan apa yang ada. Sembahyang berjamaah jangan tinggal. Buatlah sesuatu yang boleh memberi manfaat. Boleh derma, jam ke apa ke, air ke. Buatlah untuk pahala kita. Tuan-tuan duit banyak. Kalau ada surau nak buat, derma lah sikit seorang. Api, lampu, aircon, bagi. Sebab tu selagi diguna pakai, selagi itulah kita akan dapat pahala dan dapat syafaat di akhirat kelak. Saya ingat guru saya, Datuk Hamdin, dia kata dia amalkan bersedekah ataupun kita kata macam menginfak untuk masjid ni daripada dia pensyarah dekat UKM. Dia mula bayar bil api, bil air untuk sebuah surau.
Dia tak ada ambil biar air saya dengan ini telah membayarnya dekat dinding harum din. Tak ada. Dia ambil dikit tak tahu. Tu kalau kat Bali, kadang-kadang dia orang amalkan macam mana? Biar air dia orang lekat dekat dinding. Siapa raja ambil lah? Ambil, dia bayar. Beri lagi dia, orang berebut. Allah tak pula lah. Kenapa? Orang ambil dah ambil. Berebut tuan-tuan. Sebab apa? Nak dapat fadilat bayar biar air orang ambil wudu. Bukan senang. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kau buat, kau bayar, kau buat amal ibadat untuk benda tu, Allah ganti lebih besar daripada apa yang kamu bagi. Kamu bagi 1, Allah bagi 100. Itu sebab Datuk Arundin, daripada 1 surau sekarang hampir dekat 20 masjid. Bukan surau lah, masjid. 1 masjid habis dekat 3,000 air dengan api. Dia bayar 17 ke 20 masjid. Allah murahkan rezeki anak-anak dia, Allah murahkan rezeki dia, adik-beradik dia, Allah murahkan dia sendiri. Kereta orang bagi, tiba-tiba sampai kereta dan Surabaya harga lah kat 500,000. Dia kata saya tak nak. Buat apa kereta ni? Saya dah ada kereta, banyak kereta saya tu. Mes tak pakai, buruk macam tu. Saya pun dah sakit jantung, tunggu nak mati je dia. Nak buat apa kereta baru ni? Tak. Memang dah kami dah niat, dah bagi nombor pun beli siap. PAS 3 ke 2 gitulah. PAS 2 ke PAS 3 gitu. Nombor plate. Jadi takut sebut. Tak masuk neraka lah tu orang sebut. Orang beli, kita tolong beli. Beli bagi tuan-tuan pakai. Dia pakai untuk pergi ceramah. Dia kata saya nak dapat pahala ni, saya tak nak buat apa ustaz. Ni yang saya boleh bantu. Ustaz pergi ceramah, ibu-ibu orang datang, saya dapat pahala sikit daripadanya. Tengok, dia murah pada orang, Allah murah balik. In tunfaq yunfaq alaik. Kamu bagi, Allah bagi balik. Jadi jangan kita rasa takut. Bulan Ramadan ni Nabi suruh buat banyak-banyak amal ibadat. Pertama, masjid dihidupkan. Sampai lepas Ramadan, hidupkan masjid. Jangan lupa. Yang kedua, banyakkan bersedekah infak macam yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah yang akan memberi manfaat kita di akhirat kelak. Manakala yang ketiga, tuan-tuan perempuan, sebelum ini kita tu amal baca Quran selalu. Kita nak syurga, nak takwa pada bulan Ramadan. Selepas Ramadan, pastikan ia dilakukan secara konsisten. Orang yang biasa khatamkan Quran sebulan sekali, sampai mati dia akan lakukan benda yang sama. Jangan main. An-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia itu akan mati ikut apa yang dia suka. Orang, kata Imam Ghazali, kalau kamu suka bawa basikal, mati dengan basikal. Betul? Orang yang suka superbike, mati dengan superbike. Orang yang suka main dengan ular tedung, dia mati dengan ular tedung. Raja ular Malaysia pernah satu kali masuk khabar, kena patuk dengan ular yang dia sayang tu. Dulu selalu pegang ekor, ular tu buat bodoh gitu. Hari dia pegang ekor, pusing, kena patuk dia. Tak sampai 5 minit, mati. King Cobra Steve, kan? Kau kata hunter, mati dengan binatang buas juga. Dia duduk kejar buaya lagi tuan-tuan ni. Kita lari apa? Nampak buaya lari. Ni dia tak, dia mari buaya. Oh Steve, lari. Nak cerita lagi, saya tengok, saya suka cerita dia. Arab cukup masyhur cerita dia tu. Dia terima hal pasal Arab, kita tengok, oh suka tengok dia tangkap buaya, main macam. Tak cerita buaya kecil besar sama je. Dia main dalam air, buaya lintah gitu. Gila kejayaan dia ni. Kata dia ni dah mau mati dengan buaya. Tapi betul akhirnya tak mati dengan buaya, tapi mati dengan ikan pari duri tu tuan-tuan. Mati tu. Nak cerita. Tapi kalau orang yang kuat sembahyang, orang yang kuat baca Quran, dia akan mati dalam keadaan baca Quran. Orang yang kuat ceramah, mati dengan ceramah. Alhamdulillah. Tapi tak apalah. Contoh guru saya, Profesor Said Ramadan Al-Buti, masuk dalam khabar kan, Syria yang kena bom, ulama besar dunia kena bom. Dia tengah ni kan, tengah mengajar, orang bom jatuh batu bom atas kepala, tu meninggal masa tu. Dia tengah mengajar kitab tuan-tuan. Saya ingat masa saya belajar kat Syria dulu, saya duduk depan ni, dia batuk, batuk saya pun berbuah air. Saya suka duduk depan, jarang duduk kat dinding. Bukan orang dia, bukan dia. Saya duduk depan ke ni sebab memang kita diajar duduk depan, dekat-dekat dengan guru, biar dapat berkat. Jadi bila dia tu, saya tuang air, saya dapatlah berkat dekat situ. Dia masa minum air, saya kata, Syekh, alaikum istirahat. Masa tu umur 60 tahun. Ni cerita 20 tahun dulu ni, masa saya belajar tu. Dia kata, la, ya bunai, la taqul hadha. Wahai anakku, jangan cakap macam tu.
Sa'amut fi lan aturka hadal makan. Aku takkan tinggal tempat ni. Aku akan mengajar sampai habis. Aku nak mati kat sini. Allah makbulkan doa dia. Mati dekat tempat dia mati. Tuan-tuan. Kalau tidak Datuk Harudin tak pergi ceramah mata-mata tu, sedangkan dia jantung tu, AGM kata cukup dah Datuk, rehat Datuk. Kalau saya rehat, malam ni saya mati. Dia dah biasa ceramah, dia nak kena ceramah. Bila ceramah dia hilang, dia macam terapi. Ada orang terapi, dia suka pergi, orang perempuan terapi dia suka tengok baju. Oh cantik baju, oh tudung cantik. Oh tu orang perempuan, oh pinggang mangkuk, oh beli tak tengok aja. Orang lelaki dia minat tengok, oh pergi tengok tali pinggang, oh masuk tengok para kamu, oh tengok, aduh tengok apa nama belly kasut, tengok je beli dah, pegang kasut dulu, okey jalan. Itu terapi dia, lantak dia lah, beli tak ada kali. Ada orang dia minat jam, beli tengok, oh jam, dia keluar, relax, hilang. Tapi ada setengah orang dengan ibadah, dia happy dengan mengajar, tu dia suka macam tu. Ada orang dia suka semayang, meninggal tengah semayang. Berapa ramai dah dekat Ramadan ni ada seorang meninggal sementara tunggu isyak, tengah sujud tuan-tuan perempuan, sebab dia suka datang masjid. Yang dekat Kajang tu meninggal tengah sujud sebab masjid surau tu tempat dia. Dia duk kemas, dia duk jaga. Allah Rabbi. Jadi kita tuan-tuan di mana kita? Jadi kita pakat-pakat muhasabah. Saya pun muhasabah, tuan-tuan pun pakat-pakat muhasabah. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita belaka dengan masa yang ada tu, boleh kita manfaatkan bersama. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan, semoga kita tahu dah nilai kematian, nilai syurga yang Allah nak bagi pada kita bukan murah. Nak dapat kena buat sesuatu yang Nabi kata taharrau lailatul qadar. Cari malam-malam Al-Qadar. Buatlah yang terbaik untuk agama kita, untuk negara kita, untuk kita sendiri insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah yang kurang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Allahumma yassir wa tu'assir. Allahumma rizqna hasanatan wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallah khair Ustaz Rizal atas pengisian yang menarik. Ada sedikit pengumuman. Bersama dengan kita hari ini ada seorang tetamu istimewa juga, saudara Umar Rizwan Abdul Halim, belajar di Universiti Iman Sana'a, Universiti Syekh Abdul Majid Zilani, belajar pengajian Quran dan Sunnah. Sekarang ni sedang belajar bahasa Arab. Tahun lepas dia pernah datang surau kita, dan Alhamdulillah berkat daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat menyambung pelajaran dia. Jadi hari ini dia ada bersama kita. Pengajian kat sana percuma, cuma dia perlukan perbelanjaan lah untuk keperluan harian. Adik Rizwan, Umar Rizwan ni dia anak yatim, jadi tak ada mendapat sebarang tajaan lah untuk ke sana. Jadi macam mana nak jemput untuk kongsi sikit? Boleh jemput adik Umar Rizwan untuk kongsi sikit lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kerana tuan-tuan dan puan-puan pada tahun lepas saya dapat belajar ke Yaman dan pelajaran ke Universiti Al-Iman, dan berkat doa tuan dan puan saya alhamdulillah dapat lulusan cemerlang dalam sem yang lepas, dan insyaAllah dengan sumbangan tuan dan puan pada tahun lepas saya dapat menyambung pelajaran dan dapat belajar di sana. InsyaAllah pada tahun ini juga saya akan ke sana lagi untuk belajar, untuk menyambung degree pada tahun 1, dan saya baru habis diploma bahasa Arab. InsyaAllah kita doa dari tuan dan puan insyaAllah, dan saya akan doakan tuan dan puan jaya di dunia dan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar Rizwan. Jadi nanti kita akan bentang sejadah lah macam biasa untuk sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Seperti mana Ustaz cakap tadi, bulan Ramadan ni bulan yang sangat baik untuk kita bersedekah. Apatah lagi ilmu adik ini insyaAllah akan dimanfaatkan, kita semua akan dapat saham insyaAllah.
Aku qawli hadza wa nastaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita dirikan solat zuhur.